العظيم ورسولك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والذي قلت حيرتي أدركني لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد لله على شيء قدير. InsyaAllah kita menyambung pembacaan ataupun kuliah bulanan kita pada malam ini. Sebelum itu kita ada kitab. Malam ini kita akan mula baca kitab Risalah Adab Suluk Murid. Kitab tasawuf karangan Imam Haddad. Kitab ni adalah kitab yang asas untuk orang yang nak beramal, nak bersihkan jiwa, nak belajar adab-adab dengan Allah, ada adab sesama hamba-hamba Allah, dan ada adab dalam nak berjalan kepada Allah SWT. Kitab ni kitab yang sangat bagus lah. Jadi kitab ada depan ni, saya tak ingat berapa set sini. Kira 50 buah kitab. Jadi siapa saya boleh ambil lah. Kalau hak masjid 20 kot. Hak masjid 10. Hak masjidnya ada 10. Hak bakinya lagi boleh beli. Tu kitab ada situ, boleh siapa nak boleh ambil. Kalau tak boleh bayar bila-bila tak apalah. Ambil dulu, tak apa, siapa yang berminat untuk ambil belajar ada kitab itu lebih baguslah. Dan belajar ada kitab ni kelebihannya kita boleh ajar pada orang pula. Dan kitab yang kita beli itu akan dapat manfaat pula anak-anak cucu kita selepas kita meninggal dunia. Dia tengok, oh Tok Wan aku mengaji kitab ni. Dia tak apalah. Dia boleh ambil kitab, siapa yang nak kitab, insya-Allah. Syukur kepada Allah SWT, kita berada di bulan Sya'ban, yang bulan diperintahkan orang-orang beriman kepada Allah SWT untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dalam bulan Sya'ban turunlah wahyu Allah, firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad. Nabi di sini itu Nabi Muhammad lah. Wahai sekalian mereka beriman, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menamakan bulan Sya'ban adalah bulan selawat kerana turunnya firman Allah ni. Maka kita agungkan apa yang Allah suruh ni. Kita junjung tinggi apa yang Allah suruh ni dengan kita menzahirkan Allah selamat, dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 1 Sya'ban sampai malam ni berapa Sya'ban dah? Saya tengoklah kalender. Tak berapa Sya'ban dah? Nampak Sunnah Muhammad. Malam ni malam 7 Sya'ban. Sya'ban dah seminggu dah. Selawat kita pada Nabi Muhammad dah berapa? Jangan kurang berselawat, sebab Nabi suruh kita banyakkan selawat. Bukan hanya Nabi suruh selawat, tapi Nabi suruh kita berbanyakkan selawat. Dan dengan berbanyakkan selawat, insya-Allah dapat menampung semua kesalahan kita, kekurangan kita, tak elok kita, insya-Allah akan ditampung dengan banyakkan selawat. Pesan Tuanku Haji Marzudi di Kedah, seorang Tuanku dah meninggal dah. Dia kata bagi orang yang dia nak cover balik ataupun dia nak counter balik, dia nak perbetul balik, nak sempurnakan balik amal soleh dia yang dulu waktu mana muda dia tinggal. Waktu muda dulu dia sibuk kerja sampai tak beramal, tinggal macam-macam amalan, tak isi dengan zikir, tak isi dengan amal ibadat. Mai waktu akhir-akhir umur ataupun lepas pencen ni, ataupun umur 40-an ni, mula maksudnya nak kembali pada Allah, nak cover balik ataupun nak counter ataupun nak tebus balik, nak elokkan balik, nak sempurnakan balik kekurangan-kekurangan dia yang lepas. Maka kata Tuanku Haji Marzudi, dia kata amalan yang terbaik untuk dia tampung balik kekurangan yang dulu adalah buat amalan yang berganda. Sebab kita kena buat amalan berganda ni sebab apa? Sebab masa kita tak banyak dah. Mungkin esok kita balik dah, lusa kita balik dah bertemu Allah SWT. Maka amalan berganda itu adalah selawat pada Nabi SAW. Kerana sekali kita selawat pada Nabi Muhammad, 10 kali Allah dan para malaikat selawat ke atas kita. 10 selawat Allah maksudnya apa? 10 rahmat Allah limpahkan. Sedangkan kalau kita dapat 1 rahmat pun, dosa kita Allah ampun lah. Kalau dapat 1 rahmat pun, insya-Allah mati sebut kalimah la ilaha illallah. Sayyidina Ali pernah orang tanya, wahai Sayyidina Ali, apa itu hari terbaik, apa itu bulan terbaik, dan apa itu amalan terbaik?
Kata Sayyidina Ali, kalau kamu tanya orang lain, orang akan kata amalan terbaik adalah baca Quran, hari terbaik adalah hari Jumaat, bulan terbaik bulan Ramadan. Tapi aku lagi sikit. Kata Sayyidina Ali, hari terbaik adalah hari kita mati, kita sebut kalimah la ilaha illallah. Hari terbaik kita bukan hari kita dapat sijil, Pak Master, diploma, PhD, SPM dulu hebat semua, ataupun dapat naik pangkat hari itu bukan hari terbaik kita. Itu hari ujian untuk kita. Allah uji dengan sijil kita, Allah uji dengan pangkat kita. Nak buat cari ridha dia ke, ataupun nak mencari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari terbaik ini bukan hari dapat pangkat, bukan hari kita dapat pujian, bukan hari kita dapat harta, duit dan sebagainya. Hari terbaik untuk kita sebagai hamba Allah adalah hari kita mati, kita sebut kalimah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man akhir kalamihi qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dia sebut la ilaha illallah dakhala jannah. Apa maksud dakhala jannah di sini? Kata ulama hadis, dia akan masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Azab tak kena, hisab tak kena. Sebab ada orang masuk syurga kena azab dulu, ada pula orang masuk syurga kena hisab dulu. Maka siapa nak mati dia sebut la ilaha illallah, maka masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Terus masuk syurga tanpa susah, tanpa sulit, tanpa payah, tanpa apa saja benda-benda yang menyakitkan dia. Dia akan terus masuk syurga Allah SWT dengan kalimah la ilaha illallah. Besar kalimah la ilaha illallah. Allah SWT sebut nama kita tak boleh masuk syurga tanpa hisab. Sebut harta kita tak boleh masuk syurga tanpa hisab. Sebut kereta kita yang mahal, sebut duit ringgit kita yang kita simpan banyak tu tak boleh masuk syurga tanpa hisab. Tapi sebut kalimah la ilaha illallah masuk syurga tanpa hisab. Ini besarnya kalimah la ilaha illallah, yang mesti kita kena jaga, kita kena beramal, kena perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Seperti dalam hadis qudsi Allah firman, Allah SWT, la ilaha illallahu hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallahu hisni, kalimah la ilaha illallah hisni, bentengku kata Allah. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku akan selamat dari azabku. Maka siapa hidup dia pegang dengan kalimah la ilaha illallah, dia faham kalimah la ilaha illallah, dia menghayati kalimah la ilaha illallah, dia hidup dengan kalimah la ilaha illallah, dan dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Bahkan kalau dia ahli maksiat sekalipun, kalau dia pegang kalimah la ilaha illallah ni, dia tak syirik ke Allah, dia tak agungkan selain Allah, cuma dia ni ahli maksiat, tapi kalimah la ilaha illallah tetap di hati dia. Maka nanti di akhirat, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia mati dalam kalimah la ilaha illallah, Allah akan hapuskan semua dosa dia, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dengan kemuliaan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah boleh masuk syurga. Besarnya kalimah la ilaha illallah. Jadi Allah SWT jadi Sayyidina Ali kata hari terbaik adalah hari yang kita mati sebut la ilaha illallah. Bulan terbaik kata Sayyidina Ali adalah bulan yang dalamnya itu kamu bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu bulan terbaik untuk kamu. Kalau Ramadan tak taubat pun bukan bulan terbaik untuk kita. Ramadan tu memang bagus, tapi kita tak taubat bulan Ramadan, Ramadan tak terbaik untuk kita. Kerana Ramadan menjadi asbab celaka pula kita. Seperti dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, yang maksudnya barang siapa yang Ramadan telah habis tapi dia belum diampunkan oleh Allah, celakalah dia. Celaka maksudnya dia neraka, na'udzubillah min dzalik. Bahaya, dia takut. Lepas tu Allah bagi pula Ramadan akan datang, Allah bagi lagi, nak minta tengok ampun lagi, minta ampun dah lagi. Allah nak bebaskan dia daripada api neraka. Seperti dalam hadis Nabi SAW, dalam pelbagai riwayat hadis, Nabi sebut tentang berpuasa di jalan Allah. Berpuasa kerana Allah, sehari berpuasa kerana Allah, Allah akan jauhkan seorang itu sejauh seekor burung yang kecil yang boleh terbang. Dia terbang terus sampai waktu tua dia mati. Sejauh mana burung itu terbang, maka dia sejauh itulah dia akan dibebaskan daripada api neraka, ataupun dijauhkan daripada api neraka. Dan hadis yang lain, nak abang terjauh, kan abang pasal burung tu nak abang terjauh. Dan hadis yang kedua, Nabi kata, siapa puasa sehari kerana Allah, harapkan Allah semata-mata,
maka Allah akan menjauhkan dia daripada api neraka. Allah senang, sejauh langit dan bumi. Bumi ke langit sana 500 tahun perjalanan. Bahkan kita tengok kan tak nampak langit, yang kita nampak tu awan, yang kita nampak tu bawah saja, bukan langit lagi. Maka siapa puasa sehari kerana Allah, sebaru sehari, tak 30 hari lagi, maka Allah akan jauhkan daripada api neraka. Lah hadis yang lain, fi riwayatin, siapa yang berpuasa sehari kerana Allah SWT, Allah akan jadikan parit, parit ataupun dia panggil apa, lubang lah, penghalang seperti parit, dia di antara neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maksudnya 70 tahun perjalanan baru sampai ke neraka sana. Maksudnya nak abang kata Allah jauhkan dia daripada neraka, maksudnya Allah selamatkan dia daripada api neraka. Itu kelebihan berpuasa kerana Allah SWT. Dan Sayyidina Ali kata apa? Amalan terbaik adalah amalan yang Allah terima. Hari terbaik adalah hari yang kita mati sebut kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, Allah SWT. Allah SWT. Bulan terbaik adalah bulan yang dalamnya kita taubat pada Allah dengan taubatan nasuha. Azam tak mengulang dah. Taubat sungguh-sungguh. Amalan terbaik adalah amalan yang Allah terima. Mana amalan kita yang Allah terima, itulah yang terbaik. Mungkin mengaji ni amalan terbaik, Allah alam kalau Allah terima. Mungkin kita ni baca Quran tadi amalan terbaik, Allah alam mungkin. Mungkin tadi kita sedekah ke orang sekupang RM1, mungkin itu yang terbaik, Allah alam. Maka buat semua amal baik, kita tak tahu amal mana yang Allah terima. Kalau ada yang Allah terima, insya-Allah Allah pun ampun dosa kita, Allah masukkan ke dalam syurga Allah SWT. Okey. Jadi kita duduk bulan Syaban, banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita nak rahmat Allah. Maka siapa yang nak tampung balik kesalahan dia terdahulu, kesilapan dia terdahulu, dia rasa macam tak dan dah, maka banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia berganda. Bahkan dapat rahmat pula, dapat keampunan Allah pula. Malaikat pula istighfar daripada kita dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke bulan Syaban, bulan selawat banyak-banyak. Sebagian ulama menganjurkan 2000 selawat pada Nabi Muhammad tiap-tiap hari di bulan Syaban. Tapi 2000 tu yang paling sedikit lah. Kalau boleh buat banyak lagi, silakan. Tapi kalau pun tak mampu 2000, buatlah semampu yang boleh. Yang penting banyakkan daripada bulan sebelumnya, daripada hari-hari sebelumnya. Banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap selawat kita akan mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Kalian yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti di hari akhirat. Dekat maksudnya apa? InsyaAllah selamatlah. Nabi syafaatkan dia. Itu kalian yang paling banyak selawat ke atas aku. Kita tak tahu ahli jemaah kita ni siapa paling dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi yang pastinya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dalam jemaah kita ni siapa? Yang paling banyak selawat pada Nabi SAW. Dan Nabi paling kenal dia sekali. Nabi paling rindu pada dia sekali. Nabi paling cinta pada dia sekali. Karena Nabi sebut dalam satu hadis, selawatlah kamu di mana saja kamu berada. Karena setiap selawat kamu disampaikan kepada aku. Allah SWT. Fa inna salatakum tablughuni. Setiap selawat kita ni, Allah ataupun malaikat bawa sampaikan kepada Nabi SAW di alam barzakh sana. Disebut nama dan bin kita pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah ni selawat dengan kau ya Rasulullah. Dan Nabi akan jawab balik selawat ni, Nabi akan jawab balik salam ni. Dan Nabi akan doakan kita dengan selawat yang Nabi balas tu. Contoh kita selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salam pada Nabi Muhammad. Salam dan selawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat lapor, Nabi jawab salam kita. Tapi salam pada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab. Malaikat bawa sana, alam sana Nabi jawab. Maka bila Nabi jawab pada kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka waalaikumsalam warahmatullahi ni adalah doa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya berkaitan dengan kelebihan selawat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala, orang yang banyak selawat kata Nabi Muhammad, orang tu dia akan selamat. Kenapa? Dia dapat doa Nabi Muhammad, waalaikumsalam, ke atas kamu sejahtera, selamat, insyaAllah selamat dunia akhirat. Sebab banyak selawat pada Nabi SAW. Ada satu kisah Al-Imam Sufyan Sauri, Imam Sufyan Sauri, dia cerita dalam kitab dia, waktu mana dia pergi buat haji, dia tengah tawaf, dia tengok ada seorang budak muda lagi, dia tawaf, dia tak baca doa, tapi dia selawat pada Nabi SAW. Sebab disunatkan kita waktu mana kita tawaf, kita banyakkan doa, khususnya di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad, kata salah. Siapa yang lama-lama Allah kita tapi sana 2019 itu, tapi tak kata salah, rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad, antara tu
Banyakkan sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi budak ni tak doa apa langsung, semua selawat pada Nabi SAW. Habis tawaf 7 kali, Sufyan Tsauri sikat dia. Kata Sayyidina Sufyan Tsauri, aku nak tanya kau, kenapa engkau duk banyak selawat ni? Tawaf, orang tawaf doa banyak-banyak, engkau selawat banyak-banyak. Mesti suatu benda berlaku pada engkau ni. Dia tahu, wahai Imam Sufyan Tsauri, kalaulah bukan kerana engkau Imam Sufyan Tsauri pun tak cerita. Disebabkan engkau imam, kau mulia, kau tok gula wali Allah, aku kongsi dengan kau rahsia ni. Dulu waktu mana aku main ke haji, pak aku tengah buat kerja haji, tiba-tiba pak aku sakit, jatuh mati. Mati pak aku. Bila pak aku mati, muka dia berubah menjadi warna hitam. Hitam, berlegam muka dia. Pak dia putih muka, kulit putih. Waktu mati muka kelam hitam. Maksudnya dia dihukum oleh Allah SWT. Mati dia tak elok maksudnya. Waktu mana bapak aku muka hitam, aku sangat sedih tadi. Disebabkan aku letih sebab buat kerja ibadat haji apa semua ni, letih, aku tertidur tepi pak dia. Aku tak tahu dia teriak tak tertidur. Tidur aku mimpi ada seorang sangat wajah sangat indah. Itu Nabi SAW. Mai ambil sapu tangan ataupun kain, letak atas wajah pak dia. Dalam mimpi tu dia tengok. Bila angkat sapu tangan tu, maka wajah ayah dia menjadi cahaya putih berseri-seri. Dia tanya dalam mimpi tu, dia tanya, ya Rasulullah, Allah selamat, apa kain apa tu? Kenapa Nabi main letak kain apa tu? Nabi kata, wahai saudara sekalian, ayah engkau ni ahli maksiat. Waktu mana dia hidup, dia suka buat maksiat pada Allah SWT. Tapi sebabkan dia tak pernah tinggal selawat pada aku tiap hari, maka aku datang tolong dia hari ni. Syafaat. Maka dia bangkit tidur, muka ayah dia putih. Nabi tolong berdoa pada Allah untuk Allah ampunkan dia. Itu adalah syafaat Nabi SAW. Kerana Nabi kenal, dia dikenali oleh Nabi SAW selawat tiap hari. Maka kalau kita ni maksiat banyak, amalan tak cukup, kita dah sepeluang lagi talian hayat, itu Nabi SAW. Syafaat. Ini kita nak ni. Kita boleh jamin ke semayang kita ni confirm dah selamat ni? Pada semayang kita ni ingat Allah pun kurang. Kadang tak ingat langsung. Kadang ingat benda dunia pula tu. Kadang semayang kalut-kalut pun bukan semayang dalam keadaan rasa kasih dan rindu pada Allah. Tapi semayang pun kalut-kalut. Allah, semayang pun kadang mengantuk. Kita boleh habang ke semayang kita ni boleh selamatkan kita? Belum tentu. Amal kita kurang. Amal kita ni ada panggil apa? Banyak kekurangan. Tapi banyakkan selawat pada Nabi SAW, buat amal sangat mampu. Kenapa? InsyaAllah kalaupun tak selamat sebab amal kita tak elok, Allah tolak, satu lagi boleh terima. Allah terima apa dia? Selawat dengan syafaat Nabi SAW. Selawat. Bahkan selawat ni kata ulama, amalan yang Allah takkan tolak. Itu khas Allah bagi pada Nabi SAW. Umat dia yang selawat pada dia, Allah tak tolak. Walaupun selawat dalam keadaan tak ingat Nabi Muhammad, walaupun dalam keadaan lalai tak ingat Allah, Allah bagi juga pahala. InsyaAllah selamat. InsyaAllah banyak selawat pada Nabi SAW. Okay, jadi ini bulan Sya'ban, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Itu yang saya nak sebut tu. Dan buat persediaan untuk masuk Ramadan. Gembira nak masuk Ramadan. Gembiranya akan datang bulan yang akan dibuka semua pintu syurga. Nabi sebut hadis, idza ja'akum Ramadan. Macam hadis tu? Lebih kuranglah. Allah sana futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu syurga. Datang kepada kalian Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Dan Nabi kata, wahai, dan diseru daripada langit sana, mungkin malaikat serulah, mengatakan apa? Wahai orang yang beramal, maka tambahkanlah amal. Amalkanlah lagi, tambah lagi. Wahai orang yang jahat, orang maksiat, maka kurangkan maksiat kamu. Stop sama maksiat. Ini bulan mulia nak dapat anugerah Allah SWT. Allah buat Ramadan bukan nak susahkan kita, tapi Allah nak masukkan kita semua dalam syurga. Allah buat Ramadan puasa sebab Allah sayang pada kita. Kerana dengan puasa nafsu kita lemah. Dengan puasa nafsu kita menjadi bersih dan roh kita menjadi kuat. Bila roh kita kuat, kita mudah masuk syurga, kita mudah kenal Allah, kita mudah dapat halawatul munajah, kemanisan munajat, kemanisan ibadat, kemanisan iman. Allah tahu kita ni malah nak lawan nafsu, maka Allah wajibkan lawan nafsu di bulan Ramadan supaya kita sampai pada dia, supaya kita dekat dengan dia, supaya kita kenal dia, supaya hati kita ni terbuka, roh kita ni kuat dan roh kita terbang ke mana saja dia nak pergi. Maksud terbang ni maksudnya apa? Roh kita dapat merasai apa saja kelezatan yang Allah bagi. Dan ni roh terhalang nak rasa kelezatan yang Allah bagi. Asrar anwar. Kenapa? Roh terikat dengan nafsu. Nafsu menutup roh. Seolah-olah
Demam menghalang lidah kita merasai sedapnya makan. Itulah yang mudahnya bahasa. Zikir ni sedap, mengaji ni sedap. Sembahyang maghrib tu sedap. Al-Quran tu sedap. Allah senang amat. Takkanlah tak sedap kot ada dia panggil apa, ingat Allah. Takkanlah tak sedap ibadat pada Allah. Sedangkan sedap-sedap yang ada atas dunia ni, makanan apa semua Allah yang bagi sedap. Hak kita rasa sedap makanan tu Allah yang buat. Maka dia buat kesedapan dengan dia tu lebih lagi lazat. Sehingga kadang-kadang orang kalau lazat ni zikir pada Allah, lazat ingat Allah, lazat makrifat dengan Allah, musyahadah ke Allah, sampai dia tak lazat dengan apa pun, tak sedap dengan apa pun. Dia hayal, dia ghalib, dia tenggelam, dia hanyut. Tu hilang kelazatan berzikir pada Allah SWT. Itu pelik tu. Orang kalau makan sedap sangat tak peduli orang sebelah. Orang kalau lazat zikir dengan Allah, bukan dekat orang sebelah dia tak peduli, diri dia pun dia tak lupa, diri dia pun dia tak ingat. Diri pun dia tak perasan. Fana dia, hilang dia. Yang ada waktu tu yang dia ingat hanyalah Allah SWT. Sampai-sampai macam tu lazat semua. Allah senang amat. Satu hari datang kepada Al-Imam Abu Yazid Bustami. Dia punya khadam dia, setelah dia khidmat pada dia selama 30 tahun. 30 tahun dia khidmat pada Imam Abu Yazid Bustami. Tiap-tiap hari main rumah Imam Abu Yazid, ketuk pintu main khidmat di rumah Tok Guru tu balik. Hari tu main Tok Guru tak kenal dia. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Ketuk pintu rumah Tok Guru ni satu jari ataupun dua jari. Kalau ada sebahagian riwayat sahabat Nabi kena ketuk rumah Nabi dua jari. Dan boleh juga kita guna satu jari dengan guru kita, ataupun dua jari, maksudnya yang pelan-pelan, yang adab, yang lemah lembut maksudnya. Ketuk rumah Tok Guru Imam Abu Yazid, dia tanya daripada dalam, "Man, siapa di luar sana?" Dia kata, "Akulah khadam kau, nama sekian-sekian." "Ha? Aku tak kenal," kata Imam Abu Yazid. "Syekh, akulah Syekh." "Ha?" Sorry, lupa nama tu. Buka pintu. Dia buka pintu tengok, oh khadam. Baru perasan, oh khadam. Tengok baru ingat, oh khadam. Dia sebut nama dia jadi tak kenal. Tiba-tiba tak kenal. Khadam dia tanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau tak kenal nama aku? Tak hari berkhidmat pada engkau 30 tahun." Dia kata, "Apabila darah dagingku, dalam jiwaku telah tenggelam dalam menghayati, menikmati kemanisan semua asma Allah, nama-nama Allah, maka aku telah lupa nama selain Allah SWT. Bila aku sedang tenggelam dalam kelazatan, kemanisan, menghayati setiap asma Allah, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razaq, Al-Wahhab, Allah senama, Dzu Quwwatin Matin, masuk tak galah apa pun, Allah senama, Qawi, Matin, Jabbar, Qahar, nama-nama Allah, asma Allah. Maka bila aku duduk tenggelam dan ingat nama Allah, sampai aku lupa nama selain Allah, nama kamu, nama orang, nama apa semua aku lupa. Itu saat dia zauq, saat dia tenggelam, saat dia macam tu. Maksudnya apa? Betapa lazatnya mereka, betapa indahnya kerohanian mereka rasa. Rohani dia rasa macam tu. Tapi kenapa kita tak rasa macam tu? Sebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Fattahu Ya Alim. Sebagaimana tak rasa apa? Kenapa? Nafsu menguasai diri dia. Ruh dia lemah. Dia hidup dengan nafsu. Kesedapan nafsu, makan minum, tidur, bersembang, hiburan, kesedapan nafsu. Syahwat, maksiat, kesedapan nafsu. Tapi bila puasa, nafsu ni turun. Bila tak makan tak minum, nafsu ni turun. Ruh kita naik. Ruh menguasai diri kita sehingga kita hidup dengan ruh. Bila hidup dengan ruh, kita akan rasa kesedapan ruh. Sebab ruh hidup pula. Maka apa yang ruh sedap? Zikir, Quran, cakap-cakap benda yang baik, majlis ilmu, majlis zikir, selawat pada Nabi Muhammad, ilmu, kesedapan, ruh, hidup dengan ruh. Maka kita boleh tahu kita hidup dengan ruh atau dengan nafsu. Kalau dengan nafsu kita sedap makan. Kalau dengan ruh kita bukan sedap makan tu, kita rasa benda lebih sedap pada makan tu. Apa dia? Zikrullah, ibadat pada Allah, mengaji, dakwah. Allah senang amat. Dan apa saja benda-benda yang mendatangkan ridha Allah menjadi lazat manis. Okey ya. Diselawat pada Nabi SAW untuk kita masuk bulan Ramadan, kerana kita dapat rahmat Allah SWT. Cukuplah sekadar kita peringat tentang Syaban, banyakkan selawat. Dan Ramadan kita pakat-pakat mengaji tentang Ramadan. Masuk Ramadan dengan ikhlas, masuk Ramadan dengan nakkan anugerah Allah, masuk dengan Ramadan dalam keadaan kita nakkan Allah lepaskan kita daripada kemurkaan Allah SWT. Dan kita kena ingat, malam pertama Ramadan itulah kena jaga betul-betul. Sebab ada hadis Nabi SAW, saya baca tadi kitab yang beritahu tadi,
Dalam satu hadis Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazara Allah ila khalqihi." Apabila Allah senang, malam bulan Ramadan yang pertama tu, malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan memandang makhluk-makhluknya. Siapa yang Allah pandang ni? Orang yang amal soleh, amal ibadat malam tu, malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan lah kena jaga tu je. Kenapa? Malam tu kata Nabi SAW, malam Allah memandang dengan rahmat hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia. Khususnya mereka yang amal taat, amal soleh malam pertama Ramadan. Lepas tu kata Nabi SAW lagi, "Wa idza nazara Allah ila 'abdin lam yu'adzibhu abadan." Apabila Allah lihat, memandang seorang hamba itu dengan pandangan rahmat, lam yu'adzibhu abadan, Allah takkan azab dia selama-lamanya. Maka siapa nak lepas pada azab Allah, amal ibadat malam 1 Ramadan. Malam pertama Ramadan, jaga betul-betul malam tu. Jangan maksiat pada Allah, jangan cakap benda tak elok. Duduk di sekat sejadah kita, duduk di rumah kita, di masjid kita, berzikir pada Allah, baca Quran. Taubat pada Allah malam tu. Munajat sungguh pada Allah. Malam pertama Ramadan, malam yang sangat berharga bernilai. Bangun malam tu, jangan tidur sampai subuh. Jangan sok saja. Orang hidup dengan nafsu, dia sok nak makan. Orang hidup dengan rohani, sok dia nak ibadat kepada Tuhan. Itu dengan rohani. Maka bangun sok tu sembahyang 2 rakaat, taubat pada Allah, istighfar banyak-banyak, munajat pada Allah sikit, baca Quran sikit. Tak boleh baca Quran sebab kita tak pandai baca Quran, baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. 3 kali surah Al-Ikhlas kita baca, 1 khatam Quran dapat pahala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, senang saja. Tu pun dikira baca Quran juga, baca cara lafaz, baca cara hafal. Yang penting jangan tinggal baca Quran dalam Ramadan, kerana bulan Ramadan bulan Quran. Maka kalau kita tak boleh baca Quran, baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Itu amalan wali-wali Allah SWT. Itu akan menguatkan iman kita, rohani kita, hati kita, akidah kita akan kuat dengan kalimah atau dengan surah Al-Ikhlas. Jadi malam pertama Ramadan, kita peringat siap dah malam ni. Hidupkan sungguh-sungguh. Kalau boleh malam tu susah duk, dia panggil apa, susah duk, apa dia panggil, buat benda yang tak elok sangat lah. Stop salah, stop semua. Nak jaga malam pertama tu. InsyaAllah malam tu kalau kita dapat pandangan rahmat Allah, sebab kita cari rahmat Allah, Allah takkan azab kita selama-lamanya. Allah akan selamatkan kita dari azab dunia dan akhirat. Setakat tu dulu tentang Ramadan, insyaAllah. InsyaAllah kita baca kitab Imam Haddad, Risalah Adab Suluk Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdhafu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allah selamat. Okey, kita dah masuk mula pembacaan kitab Imam Haddad. InsyaAllah lepas raya mudah-mudahan kita dapat baca terus kitab ni, insyaAllah sampai kita khatam. Dan kitab ni saya dah khatam 2 kali dah. Sekali di Darsa Al-Ustaz, sekali di Darul Huda wal Irsyad di Sengkang ni. Dia dekat Laguna tu. 2 kali dah khatam lah kitab ni. Kitab ni kita mengaji di Tarim dengan Habib Kazim. Saya baca Habib Kazim Hurai. Jadi Allah senang kita mengaji di Pazahong. Masa di Yaman Tarim dulu. Dan kitab ni karangan Imam Haddad. Imam Haddad seorang ulama wali Allah yang sangat hebat, yang sangat mulia, bahkan dipuji oleh ulama dalam bidang tasawuf Al-Imam Haddad. Kata ulama, sebagian ulama memuji Imam Haddad, kata ulama Imam Ghazali itu dalam bidang tasawuf, ilmu tasawuf, sebelum tu ilmu tasawuf ni ada mawar. Saya orang kata bid'ah lah ilmu tasawuf. Yang kata ilmu tasawuf tu bid'ah, dia tu dah bid'ah sebab dia tak faham. Ilmu tasawuf ni apa? Ilmu yang bicarakan berkenaan dengan qulub atau qalbu manusia. Okey, ada 3 ilmu yang wajib kita mengaji. Ilmu fiqh, dia berkenaan dengan ibadat zahir Nabi SAW. Nabi rukuk macam mana, Nabi sujud macam mana, kita kena ikut. Itu ilmu fiqh. Fiqh tak bicara riak. Fiqh mana ada bicara tentang wujud apa semua, tak ada bicara. Dia bicara rukuk macam mana, syariat macam mana, hukum hakam macam mana. Itu dipanggil apa? Zahir Nabi SAW itu fiqh. Hukum hakam syariat itu fiqh. Dia bicara macam doa-doa, hukum hakam apa semua. Ilmu akidah ataupun tauhid membicara tentang akidah ataupun i'tiqad ataupun kepercayaan, pegangan ataupun kefahaman Nabi SAW tentang Allah SWT dan tentang hari akhirat, tentang kesam'iyat dan sebagainya. Maka ilmu tauhid dia bicara tentang pegangan Nabi SAW macam mana, Nabi kenal Allah tu macam mana,
Allah senama. Supaya terselamat kita daripada akidah-akidah yang sesat yang bawa akidah tak sama yang Nabi SAW bawa. Itu ilmu tauhid. Nak betul kepercayaan kita pada Allah tu. Tak mau silap faham dengan tentang Tuhan tu. Nak pegang semua Allah tak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah senama. Tak sama Allah dengan apa pun, dengan makhluk apa pun tak sama. Sebagaimana kita bayang Allah sekian-sekian, bukan Allah macam tu. Kerana Allah tak dapat dibayangkan. Yang kita bayangkan itu makhluk lah tu. Nak faham kata Allah suci ataupun Allah senang amat. Tidak memiliki, Maha suci Allah daripada memiliki segala sifat kekurangan. Tidak ada bagi Allah. Tidak. Maka kita nak pegang betul-betul akidah tauhid pada Allah, itu ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni bicara apa? Bagaimana nak ikhlas, bagaimana kita nak jadi orang tawaduk rendah diri, bagaimana kita nak ingat Allah banyak di hati kita, bagaimana kita nak mengenal Allah dengan dzauqiyah, dengan bukan setakat kenal Allah, tahu ilmu tauhid apa semua tu, tahu wujud qidam baqa tu, bahkan dalam tasawuf nak membersihkan jiwa, nak mengenal Allah cara sampai tahap musyahadah ke Allah SWT. Sampai tahap kita pandang setiap kejadian yang berlaku ni Allah jadikan sebagai ujian pada kita dan penuh dengan hikmah. Dan setiap apa yang berlaku pada alam ni ujian kau hari ni, kita nak pandang apa? Hebatnya Allah, Masya Allah, hebatnya Allah, aku tak ada apa, kedilnya aku. Nak belajar bergantung pada Allah, nak belajar bertawakal pada Allah, nak belajar hati itu sentiasa harap pada Allah. Itulah yang tasawuf. Bagaimana khusyuk dan sembahyang, bagaimana Allah senang amat. Ada adab kita dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan sesama kita, adab dengan mak ayah, adab dengan masyarakat. Semua dibahas dalam tasawuf. Kesimpulannya ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang bicara tentang pembersihan jiwa, bersihkan hati manusia daripada sifat mazmumah, sifat-sifat kotor, sifat-sifat tercela, riya, ujub, takabur. Ini punca kejahatan manusia kerana dia ada sifat mazmumah. Satu kata ulama, dunia ni akan aman dengan satu perkataan saja. Apa? Tazkiyah. Dunia ni akan aman kalau ada tazkiyah. Tazkiyah tu apa? Pembersihan jiwa. Kenapa pakai buat jawatan? Kenapa pakai zalim orang? Sebab takabur. Sebab kasih pada dunia. Sebab nak sesuatu yang selain Allah tu besar sangat. Maka jadi kezaliman, penindasan dan sebagainya. Pembersihan jiwa lah akan mendatangkan ikhlas, maafkan, tolak ansur, kasih kepada Allah, nampak kecil dunia. Allah senang. Tidak benci membencilah hati ni, dia akan ada pula kasih sayang. Itu ilmu tasawuf. Ilmu nak bagi hati elok, ilmu bagi akhlak elok, supaya akhlak kita ikut Nabi SAW. Nabi tawadhu, Nabi ikhlas. Dan ini bicara tentang batin Nabi SAW. Itu ilmu tasawuf. Jadi kata ulama, Al-Imam Ghazali ni dalam bidang tasawuf, dia umpama orang yang menyediakan kain. Orang yang sediakan kain. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani, umpama orang yang potong kain. Potong maksudnya kalau kain tu, kalau kita nak buat baju, kita kena potong. Potong ikut bentuk dia, semua saya nak jahit macam tu lah. Dan Imam Al-Haddad dalam bidang tasawuf umpama orang yang menjahit baju, jahit kain menjadi baju. Maksudnya apa? Tasawuf, ilmu tasawuf Imam Ghazali sangat luas, bicara luas. Imam Sya'rani dia macam bagi sikit ringkas dan padat dan mudah difahami. Imam Haddad lagi dia panggil apa? Ringkas, padat dan mudah difahami. Seolah kita baca kitab Imam Haddad tu kita boleh amal. Dia maksudnya dia tak bahas terlalu dalam, terlalu rumit, tapi dia bahas ilmu tasawuf untuk mudah kita amal saja. Dan penting-penting saja isi-isi untuk kita amal saja. Maksudnya tasawuf yang diajar Imam Haddad paling mudah saja. Tu kita baca. Dan Imam Haddad adalah seorang wali Allah SWT yang duduk di Kota Tarim, duduk sekitar 1000 Hijrah. Lebih kurang 400 tahun dulu dah Imam Haddad hidup. Dan Al-Imam Haddad juga seorang imam yang ilmu dia sampai tahap mujtahid. Tapi dia tak buka mazhab pun, dia ikut mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i. Macam pegangan kita di Melayu, di tanah Melayu ni sama di Tarim sana. Dan banyak dakwah di Nusantara ni datang daripada Hadramaut ataupun Tarim. Kalau di Penang ataupun di Kedah, di Perlis ada satu keturunan Jamalul Lail. Sultan Perlis lah ni Jamalul Lail. Jamalul Lail tu siapa tahu siapa dia? Jamalul Lail tu bukan nama sultan, nama keturunan dia. Bahkan gelaran daripada keturunan dia yang sebelum tu. Jamalul Lail ni siapa? Seorang wali Allah besar, seorang ulama yang duduk di Kota Tarim, Hadramaut tempat saya ngaji tu. Keluar cucu dia ataupun cicit dia, Said Ahmad atau Jamalul Lail, keluar main ke negeri Kedah. Dan tersebanglah dia punya keturunan dia, Kedah dan Perlis.
Dan salah seorang keturunan itu jadi sampai ada raja lah ni, Jamalul Lail. Jamalul Lail ni lah imam seorang wali Allah di kota Tarim yang dia penuhkan malam dia dengan ibadat pada Allah. Satu digelar dia Jamalul Lail, keindahan malam. Malam dia indahkan malam tu dengan ibadat pada Allah. Tu Hadramaut tu. Al-Aidrus, Al-Haddad, Al-Habsyi di Penang, Al-Habsyi, Aidid, itu semua Tarim, Hadramaut sana. Ramai di Hadramaut. Kalau di Penang kita ni ada ni, belah kampung ada Jalan Kelawai, Kampung Said. Situ daripada Hadramaut tu. Di situ ada ayah Habib Noh Al-Habsyi, sana asal Hadramaut. Ada adik ataupun abang pada Habib Noh, Habib Arifin. Itu kesan dakwah Hadramaut ke sini. Maka sama apa dipegang oleh Imam Haddad dengan kita, sama saja, mazhab sama, cara akidah sama, cara amal sama, semua sama, tasawuf sama. Maka Imam Haddad lah Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Imam Haddad diuji oleh Allah dari kecil lagi dia dah dapat penyakit buta. Dia kurang umur 4 tahun dia buta. Kalau adab kita mengenal kita tak hidang penglihatan lah. Walaupun macam tu Allah gantikan dia satu hati yang sangat terang, lebih terang pada mata lagi. Imam Haddad waktu mana dia kecil, orang suka main, dia tak suka main. Budak-budak duk main apa semua, dia tak main. Dia sibuk dengan hafal kitab. Hafal kitab. Dan waktu mana dia buta, dia hafal kitab cara macam mana? Cara membaca daripada guru dia. Guru dia sebut, dia hafal. Guru dia sebut, dia hafal. Allah selamat. Jadi dia sebut dengan hafalan dari Imam Haddad, hafal kitab, hafal Quran. Dan Imam Haddad satu hari kawan-kawan dia marah. Kawan-kawan dia kata apa? Abdullah ni, dia nama dia Abdullah lah. Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nama dia. Sayyidina Imam Abdullah ni, Imam Haddad ni, satu hari kawan-kawan dia marah. Apa ni tak mau join kami langsung? Apa ni tak mau doa kami langsung? Kawan-kawan dia nak kenal dia. Dia buat apa? Dia buat sulubang. Dia tahu dia buta. Dia buat sulubang besar, Nabi dia jatuh dalam lubang. Dia duduk dekat lubang, dia panggil, "Allah, mai sini. Tahan." Imam Haddad dia pun nak bagi Imam Haddad jatuh, nak gelak kat dia. Siapa tak mau join dia apa? Imam Haddad pun main lah, orang panggil, mai. Kadang-kadang buta. Elok dekat dah nak jatuh ke lubang, dia pergi kat tepi. Siapa pun tak beritahu kata dia ada lubang. Dan dia selamat daripada lubang dia buat tu. Maka waktu dia dihormati oleh kawan-kawan dia. Dia percaya Imam Haddad, Abdullah ni bukan orang biasa, orang luar biasa. Kenapa? Walaupun tak ada mata buta, tapi hati dia boleh melihat. Hati dia boleh merasai. Dia kuat dia panggil. Tu Al-Imam Allah Al-Haddad. Ni banyaklah kisah Imam Haddad ni, kat rumah dia apa semua banyaklah. Kalau kita cerita. Yang antara zikir-zikir amalan Imam Haddad apa? Imam Haddad banyak sebut kalimah la ilaha illallah. Sentiasa di lidah Imam Haddad sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia sembang dengan orang pun sebut la ilaha illallah. Contoh, orang Maizarah dia orang kata, "Imam, apa khabar sihat ke?" Dia tak sihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam, esok lebih mana? Esok lebih mengajak tempat sekian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak betul dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amalan Al-Imam Al-Haddad. Banyak lagi lah amalan Imam Haddad. Terus Imam Haddad kita sikit ambil kita dah bunyi dah tu. Loceng dah bunyi. Menandakan kita kena berhenti lah. Sebab kita masjid-masjid ni kuliah maghrib terlalu panjang. Okey tak apalah. Saya ada masjid saya pergi dulu lah. Dulu waktu mana lama lah. Imam nonton dulu. Ada masjid tu pun nak buat kuliah. Kita pergi kuliah lah. Saya kuliah ni saya akan lajak sikit 5 minit ke 10 minit kita bunyi tu. Kita lajak sikit lah. Orang tu bunyi. Ada yang tarik apa tu? Nak ambil wudu pun abang kata insya-Allah cukup kan layang lah. Kita pun wallahu alam nanti masalah. Lepas tu kita faham tak boleh. Tak boleh panjang. Maksudnya sekadar-kadar saja. Kita kena raih kawan. Sikit bismillahirrahmanirrahim. Imam Haddad mula dengan bismillah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdhafu idza syaa fi qulubil muridin law'atul iradah. Segala puji bagi Allah yang melemparkan keinginan yang mengebu yang dipanggil apa, yang datang dalam hati murid itu bagi siapa ni kendakinya. Maksudnya apa? Kita rasa nak main semayang, kita rasa nak berzikir, rasa nak berubah, nak taubat, semua tu Allah. Imam Haddad kata apa? Semua tu Allah yang bagi. Kita jadi sendiri. Ada orang kata apa? Tengok aku berubah dah. Bukan kita berubah, Allah bagi kita berubah. Allah bagi kita rasa nak balik pada dia tu. Maka Imam Haddad ajak kita syukur kepada Allah di atas apa yang kita rasa. Bagi siapa ni kendakinya. Lalu menggugah mereka menuju jalan kebahagiaan. Bila Allah campak sedap nak balik pada Allah ni, Allah pun jadikan hati mereka tu, Allah selamat, datang satu tarikan menggugah jiwa mereka untuk menuju jalan kebahagiaan, jalan dekatkan diri pada Allah yang merupakan iman, ibadat dan penghapusan segala bentuk gambaran
dan kebiasaan tanpa hakikat. Lemai perasaan nak dekat dengan Allah ni, mulalah terhapuslah hati kita segala dunia-dunia tidak ada hakikatnya. Orang cari dunia, nak cari kehebatan kemuliaan dunia tapi tak jumpa-jumpa. Yang dijumpa kecewa. Dia nak orang ni dia kecewa, dia nak pangkat ni dia kecewa, dia nak dapat sekian-sekian kat dunia dia kecewa. Kerana Allah jadikan dunia ni tempat ujian. Seperti Nabi SAW bersabda, ad-dunya wa sanama sijnun mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Allah SWT. Tapi bagi orang mukmin, Allah SWT, kalau dia nak utamakan dunia semata-mata, Allah akan ingatkan dia untuk dia balik pada Allah SWT. Dia akan rasa kecewa dengan dunia tu. Dia akan rasa kecewa dengan kawan dia bergantung tu. Supaya Allah nak ajak dia bergantung pada Allah, dekatkan diri dengan Allah, dapat ridha Allah yang paling besar, yang paling utama tu. Terus selawat dan salam ke atas Nabi SAW, atas junjungan kami Muhammad SAW, pemimpin segala kepimpinan, beserta beserta keluarga dan para sahabatnya. Dia ada seorang kawan saya suka pergi pak arak apa semua, minumlah. Satu hari dia tengah duk minum, duduk dalam pak arak apa semua dah, rasa sedih. Dia rasa sedih. Dia rasa kenapa lah aku buat benda ni, astagfirullah. Taubat dalam tempat tu, keluar dia pergi mengaji. Dan bila dia mula dapat apa yang Allah bagi tu, dia kata apa? Baru aku sedap lah ni, dia kata apa? Hak aku duk kejang sama tak ada apa pun. Duit banyak tu tak ada apa pun, tak ada. Kok mana pun jadi macam serabut, jadi macam sempit juga. Maksudnya kalau Allah bagi baru dia faham, kata ni tak ada hakikat apa ni. Hak ada sisi Allah tu. Tengok Allah bagi, tengok Allah pilih orang lain. Allah pilih. Allah senang. Tak tu kita kalau jangan nak kutuk sangat orang buat maksiat. Saya tak pilih jalan kutuk orang buat maksiat sebab Nabi tak macam tu. Nabi senyum pula kepada orang buat maksiat. Saat Nabi nak ajak, nak tarik mereka, nak bimbing mereka, nak doakan mereka, bukan nak hancurkan mereka. Ada orang tengok ahli maksiat, orang tak main masjid, dia kutuk habis, perli macam-macam. Ni kita nak boleh rapat sah dah ni. Ni geng ada sembang pandai ni tak main masjid juga, tak boleh kata. Ada orang kata betul. Ni kan nak rapat sah dah ni. Mana ada sembang pandai? Hak kata ikut Yahudi, ikut dulu Esau apa semua tak rapat sah. Mana ada dapat tak main pun. Tak bagus cakap betul. Menyakitkan orang yang tak main masjid. Dia kena macam mana? Jom bakat main masjid. Ni dah dapat dah. Itu tak mau main sebab tak apa kan. Jom kita bakat main ke masjid, insya-Allah. Allah beri rahmat. Insya-Allah berkat ada ni bulan Ramadan nak dekat ni, masya-Allah. Nugrah Allah ni, sayang masjid, nak sayang ni rumah Allah. Macam tu. Nabi macam tu. Jangan terlampau kutuk, caci maki, hina orang ahli maksiat. Takut-takut kita Allah ubah pergi sana, dia main ke sini. Sebab Imam Haddad sebut dalam kitab Risalah Muawanah, jangan kamu cela seseorang yang jahat, yang buruk tu. Kenapa Allah akan uji kamu? Kamu akan buat jahat dia tu, kamu akan buat buruk dia tu. Seolah kamu ni menghina dia, seolah dia tak ada Tuhan pun, nak ubah dia. Yang celah, pandang insya-Allah, husnuzan, Allah akan beri rahmat, Allah akan beri hidayah pada dia insya-Allah. Bimbing elok, kawan elok dia. Celah maki hina orang, pandang orang sebelah mata. Ada satu kisah, kita ambil satu kisah. Ada seorang, saya cerita dah selalu ni, ada seorang gangster saya jumpa. Jahat gangster di KL. Dia tolong susun kuliah saya di Masurau dia. Lepas kuliah satu hari dia pegang tangan saya, dia kata nak cakap. Saya kata cakap. Dia tahu dulu ustaz saya ni orang yang sekian-sekian, tak pernah semayang apa semua ni. Saya sambil lepak tepi jalan. Ada dulu seorang pakcik kata dia, orang tua-tua pakcik. Dia sebelum dia nak pergi surau, dia lalu kat kami, dia kami salam. Assalamualaikum semua, okey. Assalamualaikum. Senyum kat kami. Kami tak pergi semayang surau. Pakcik yang pergi surau ni dia katakan assalamualaikum. Senyum. Tiap-tiap hari dia buat macam tu. Satu hari pakcik tu tak main, dengar-dengar meninggal dah. Saya teriak kata dia. Teriak sebab teringat pakcik tu senyum balik lepas tu nak pergi surau. Tak kata apa depa. Depa duk main gitar, depa duk lepak apa semua. Sampai maghrib pun tak pergi semayang lagi. Sikit kata dia senyum, assalamualaikum, senyum. Tu dakwah dia. Lembut, sangka baik insya-Allah, Allah beri hidayah pada depa, doakan depa. Akhirnya dia lah ni jadi orang surau, siap susun kuliah pula. Maksud tu Allah nak bagi, jangan kita hina orang. Takut-takut kita pergi sana, dia main ke sini. Rahmah kasih sayang pada semua orang, belas kasihan pada semua. Okey, tu Imam Haddad ajak. Allah bagi pada siapa dia nak. Takut kita malu pula lagi. Okey. Allah sedang banyak lagi kisah kan saya tahu tu. Selawat Allah dan salam ke atasnya junjungan kami Muhammad, pimpin segala kepimpinan, beserta keluarga dan para sahabat dan sang pemimpin dan para sahabatnya dan panutan. Amma ba'du, setelah semua pembukaan di atas, telah firman Allah SWT dengan benar firman-Nya, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam
jahannam yaslaha madmuman madhura. Kita baca dekat ayat ni kita habis. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera, maka kami segerakan baginya bagi siapa yang kami kehendaki. Yang segera ni itu dunia. Allah kata siapa nak dunia aku bagi. Nak pangkat tinggi, nak harta, nak nama aku bagi. Allah senang amat. Siapa nak dunia aku bagi, kata Allah SWT. Kemudian kami jadikan tempat kembali baginya neraka Jahannam, dalam keadaan terhina dan terusir. Tapi ingat, hang nak dunia semata-mata tak cari redha Allah, hang tak bertunduk pada aku tuan dunia ni. Aku cipta hang tapi hang nak selain aku. Aku cipta hang, aku bagi rezeki, aku bagi sihat, tapi hang nak selain aku, hang tunduk pada selain aku. Hang siap hang, waktu mana hang balik nanti, aku bagi hang apa yang hang nak, hang balik nanti aku seksa hang tak mang, kata Allah SWT. Aku akan sediakan neraka Jahannam. Dia akan terasa terhina dalam neraka Jahannam. Bahaya na'udzubillah. Mungkin setengah orang kata, tengok, aku tak sembahyang, aku dapat apa yang aku nak. Dah Allah kata Allah bagi apa yang kamu nak. Tapi akhirat macam mana? Dunia ni tak apa nak dapat sangat, tak apa. Akhirat kita nak ridha Allah. Okey. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat lalu menempuh jalan untuk menuju dan beriman, itu beramal soleh lah, dan dia beriman, maka itulah orang yang usahanya disyukuri. Maksud usaha disyukuri adalah amalan yang Allah terima. Siapa nak akhirat, dunia Allah bagi, akhirat Allah bagi. Kita ni Allah senang. Nak akhirat ni umpama dia panggil, kata ulama, umpama kita tanam padi. Padi tu umpama akhirat, rumput atau lalang umpama dunia. Kalau kita tanam padi, otomatik lalang naik, otomatik rumput naik. InsyaAllah kalau kita ambil akhirat, utamakan akhirat ridha Allah, dunia Allah bagi. Dunia di bawah tapak kaki kita. Allah SWT. Yang penting kita tunduk pada pencipta kita, pada yang maha agung yang buat kita ni. Yang takbir ni, insyaAllah Allah akan bagi apa yang kita nak, yang Allah ridha lah, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung nanti macam kita yang Mahaddad. Lepas raya lah, lepas raya bulan depan tak main lah sebab Ramadan. Dan lepas ni insyaAllah kita baca laju sikit. Dan minta maaf sebab panjang, ini mukadimah. Kita panjang sikit lah untuk kenal sikit tentang Ramadan, tentang kitab dan sebagainya. Minta maaf banyak lah atas panjang. InsyaAllah bulan kita dapat jumpa lagi di bulan-bulan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma inna bihudakum wa la tuwallina siwaka wa la taj'alna. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.